Lancet. Jadi kita akan mulakan daripada yang ni dulu. Okey, yang sebelah sini. Okey, tapi kita akan ambil daripada kiri dulu. Kita akan ambil daripada kiri dulu. Okey, kita akan ambil from left hand side. Kita akan dapatkan P tolak Q per PQ. Okey. Kita gantikan nilai P tu. Kita gantikan nilai P. P adalah 1/2 tolak 3 punca 3. Kemudian Q kita ganti dengan 2 tolak punca 3. Okey, bahagi semua dengan ni, pastikan kena buat kurungan ni. Okey, sebab dia ada dua sebutan. Kalau tak buat kurungan dia akan jadi -2 tolak punca 3. Salah lah, dia sepatutnya tambah. Kemudian yang P ni buat kurungan 1/2 tolak 3 punca 3 darab dengan 2 tolak punca 3. Sama dengan okey, yang ni kamu guna kereta je lah. Setengah tolak 2 dapatlah negatif 3/2. Betul? Okey, kemudian tolak 3 ini untuk yang set 3 ni kita ambil nombor je. Tolak 3 tambah 1. Tolak 3 tambah 1. Kita dapat negatif punca 3. Baik, tolak 3 tambah 1. Jadi tolak 2 lah. Punca 3 divide by. Yang ni kamu expand ni. Ni kamu expand. Ni, kembang satu-satu ni. Nanti kamu akan dapat jawapan dia. Ni kamu cek nanti ya. Saya bagi jawapan je. Okey, untuk yang di atas ni kamu akan dapat negatif 3/2. Okey, betul. So yang di bawah ni selepas kita expand dapat 10 13/2 punca 3. Ni selepas saya expand ni. Akhir sekali kamu akan dapat ni. Nanti kamu cek. Okey, kemudian kita samakan denominator untuk yang di atas. Kita samakan sebab kita tengok banyak sangat tingkat ni. So tolak 3 tolak 4. Tolak 3 tolak 4 punca 3. Bahagi semua dengan set 2 20 minus 13 set 3. Okey, kalau kita buat cara macam ni, maka kita nampak 2 ni kita boleh cancel. Okey. Akhir sekali nanti kamu akan dapat ni sama dengan yang di atas negatif 3 tolak 4 punca 3 bahagi semua dengan 20 tolak 13 punca 3. Asalnya kita nampak ada 4 tingkat. Sampai kita pemudahkan kita akan dapat ini. Okey, kemudian masalahnya bila soalan set, kita tengok kalau selagi kita nampak ada set tu di bawah, kita mesti darabkan dengan conjugate. Conjugate ni untuk soalan set dia refer pada denominator. Tapi kalau soalan limit, set tu kita refer pada sama ada atas atau bawah. Kalau soalan limit. Kalau soalan set refer pada denominator je. Okey, so kita akan ambil 20 plus 13 sebab saya refer pada denominator, bukan yang atas ni. Okey, jadi kalau nak mudah kita nak selamat kita buat kurungan. Okey, untuk yang di atas. Kemudian untuk yang di atas ni kamu kena expand lagi. Ni saya ringkaskan ni. Bila kamu expand, akhir sekali kamu akan dapat 216. Ni untuk yang atas ni kalau kamu expand. Tambah dengan 119 set 3. Yang di bawah pun sama juga, tapi tak payah expand detail sangat sebab ini adalah conjugate. Dia seolah macam A minus B multiply by A plus B. Maka kita tak payah expand detail, kita ambil kuasa 2 je yang pertama. Okey. Kita ambil kuasa 2 yang pertama, 20 kuasa 2, kemudian tambah bukan tambah, tolak dengan sebutan kedua kuasa 2. Nanti kamu pemudahkan tu dapat ke 107. Okey. Kemudian bila kita dah dapat, kita comparekan dengan soalan. So kita akan pisahkan. Kita akan buat dalam bentuk macam ni. Comparekan dengan soalan. Kan? Maka kita nampak rupanya A ni sama dengan ni. Jadi kita akan tulis jawapan dia
maka A itu adalah 216 per 107. Kemudian B itu adalah 119 per 107. Maknanya kita compare je. Dia tak payah selesaikan sampai habis. Okey, boleh? Boleh. Okey, bagus. Ya. Yang tadi tu dia jadi 107 sebab apa? Sebab ni sepatutnya ada lagi step yang saya tinggalkan ni. 20 kuasa 2 tolak dengan 13 punca 3 kuasa 2. Saya gunakan conjugate ni, yang bawah ni. Yang atas ni kamu kena detail lah, expand ni. Nanti 3 darab 20, nanti 3 darab 13 punca 3 sampai habis. Yang di bawah ini datang daripada sini. Yang dia memang tolak sir. Ya, sebabkan kita punya formula A minus B multiply by A plus B, maka kita akan dapat equals to A squared minus B squared. Formula. Okey, selesai. Ada lagi soalan? Okey, untuk soalan 2A ni, kita cuba expand dulu yang ni. Kita expand. Ni saya boleh tulis balik soalan ni kepada 3 per dengan log 7x all squared ni. Tapi 3 tu tak termasuk dalam kuasa 2 sebab dia di luar. Okey, sama dengan log x to base log 7 to base x plus 1 over log 7x. Okey. Sekarang ni bila soalan log, kita kena tengok base dia pastikan kena sama. Sekarang ni kita ada log to base 7, log to base x. Tak sama. Jadi kita kena buat pilihan sama ada nak jadikan semua dalam base x ataupun base 7. Okey. Boleh pilih mana-mana. Jawapan dia sama. Okey. Katakan saya nak jadikan yang ini sebagai base 7. Okey, maka saya tukar ini je. Jadi kita akan ambil 3 over log 7 all squared equals to, ni saya tukar kepada log to base 7. So kita akan ambil nombor yang di atas, x tu di bawah. Okay. So tengok balik kita punya cara nak tukar base. Kemudian kita tengok macam kompleks sangat ni, kita boleh permudahkan dengan cara let, supaya kita nampak simple. Okay, kalau nak buat terus pun tak ada masalah. Ini supaya kita nampak simple sikit lah. So kita akan dapat 3 over u squared equals to, ini dia akan jadi satu ni, 1 over u plus 1 over u. Okay, so nanti permudahkan ni, kita akan dapat 2 over u. Kemudian kita cross multiply. Kita boleh buat cross multiply ni sebab dia ada sama dengan ni, sama dengan. Tapi kalau simbol lebih besar atau lebih kecil, yang ni kena bawa ke sebelah kiri. Bila bawa sebelah kiri, dia akan jadi tolak 2 per u. Itu untuk ketersamaan. Kalau sama dengan, kita boleh dalat silang. Okay? Jadi kita akan dapat 2u squared equals to 3u. Kita boleh dapat cara macam ni. Okay? Kemudian kita factorize. Ini soalan apa ni? Okey. Kemudian kita factorize, bawa ke sebelah kiri, u and 2u minus 3. Okey. Daripada situ nanti kita akan dapat dua jawapan. Yang pertama 0, yang kedua adalah 3 over 2. Okey, untuk yang ni kena ingat, kita jangan berhenti di sini. Sebab soalannya bukannya tanya u. Soalan tanya x. Jadi tukar balik kepada x. Yang u tadi adalah log x to base 7. Okey. Jadi kita tengok balik peraturan log. Kalau saya jadikan ni sebagai tajuk, maka kita boleh tulis x equals to base to the power of 0. So dapat 1. Okey, kemudian yang seterusnya, ini pun tukar juga. Log 7x equals to 3 over 2. So jadikan x sebagai tajuk, ambil. Okey, ambil 7, base 7 to the power of 3 over 2.
Ini nak biarkan jawapan dia macam ni ataupun tukarkan dalam bentuk decimal number. Okey, so kita akan dapat jawapan lah. Okey, habis untuk soalannya ni. Okey, ada apa nak tanya? Ada masalah? Tak ada. Okay, jadi kalau jumpa soalan log, pastikan log tu mesti base yang sama. Kalau tak sama, kita buat pilihan. Sama ada nak tukarkan log 7 ni, base 7 kepada base X, ataupun semua ni tukar ke dalam base 7. Kita boleh pilih mana-mana, jawapan dia sama. Okay. Kamu jangan buat terus 1 less than 4x squared. Okey, siapa yang buat ni salah. Sebab ada simbol inequalities, dia tak boleh dapat silang. Apa yang kita buat, kita hanya bawa dia ke sebelah kiri, dia akan jadi tolak. Kemudian kita akan samakan denominator. Okey, kita akan dapat yang tu. Okey, kemudian kena hati-hati ni. Kita ada peraturan. Okey, peraturan dia. Kalau kita ada negative x, kan? Kita ada negative x, katakan lebih besar daripada 5 lah contoh. Kita ni sebenarnya nak jadikan x ni, menjadikan positif. Bila kita nak jadikan positif, maka yang ni akan jadi negatif 5 lah. Okey, jadi kena hati-hati untuk kita tukar ni. Memang kita nak tukar yang ni, negative x. Semua ni akan bertukar kalau yang jadikan positif. Jadi yang ni akan jadi lebih kecil. Okay? So hati-hati. Kita nak tukar yang ni. Bila nak tukar je yang ni, bila melibatkan inequalities, semua akan bertukar termasuk simbol inequalities. Okey? Jadi untuk kat sini, ini sebenarnya kalau nak mudah, kita jadikan dia ni positif. Ni kalau nak mudah, jadikan dia ni positif. Okey, maka saya ubah je dengan cara saya letak ke depan ni. Ini akan jadi negatif 1. So dia akan bertukar. Jadi hati-hati dengan perubahan kat sini. Dia mesti bertukar. Okay, dia mesti bertukar. Okay, ada masalah ini? Tak ada kan? Kemudian gunakan guna calculator kamu. Ya. Kalau biarkan je boleh kan? Kalau biarkan kena hati-hatilah sebab lepas ni kamu akan guna calculator ni. Kan? Bila kamu guna calculator, jawapan dia akan bagi setengah dengan nanti setengah. Nanti kamu akan buat macam ni, 2x tolak 1, 2x tambah 1. Nanti kalau guna calculator, kamu mesti tulis macam ni. Salah lah. Yang ini kamu boleh tulis ni kalau saya darab ni, kalau dapat 4x kuasa 2 positif, sedangkan yang kita ada ni negatif. Okey? Jadi kena hati-hati kat situ. Memang kita boleh kekalkan ni, tapi nanti biasanya kamu mesti guna calculator untuk faktorkan. Bila guna calculator dia hanya bagi tahu jawapan setengah dengan negatif setengah. Bila jawapan bagi tahu setengah, kamu terus 2x tambah 1. Betul lah nilai dia negatif setengah. Kan? Satu lagi jawapan dia setengah. Kamu mesti buat macam ni. Tapi kamu lupa bila darab, dia tak akan dapat negatif 4. Kecuali kalau kamu letak sini negatif. Baru betul. Okey? So hati-hati. Jadi untuk lebih selamat, pastikan kita jadikan dia ni positif. Okey? Boleh? Okey, bagus. Lebih besar daripada kosong. Okey, kemudian step seterusnya, setiap faktor ni kita samakan dengan kosong. So yang pertama nanti mesti dapat setengah. Ni yang kamu guna calculator tadi lah. Nanti setengah. Yang di bawah mesti dapat kosong. Okey? Tapi ingat, ini bukan jawapan. Ini bukan jawapan. Ada juga pelajar buat, dia dah dapat nilai sepadan ni. Disebabkan ni lebih besar, terus dia buat lebih besar. Salah lah. Sebab bila fraction untuk inequalities, dia tak boleh semudah tu kita akan dapat jawapan. Dia tak boleh daripada sini terus dapat jawapan x lebih besar, x lebih besar, x lebih besar. Tak boleh. Dia mesti melalui proses sign table. Dia tak boleh cepat kita dapat daripada sini terus dapat jawapan. Tak boleh. Okay?
So ingat tu, dia mesti melalui proses, mesti buat sign table. Mesti berdasarkan yang ni. Okey, susun nilai kosong dan nilai setengah. Okey, faktor yang ada adalah 2x tolak 1, 2x tambah 1, kemudian x. Okey. Kemudian pilihlah satu nombor. Negatif 1 boleh, ini negatif 0.1 boleh. Kemudian yang ni apa benda ni? Kita ada 3 sepadan kan? Negatif 0.1, okey. Kemudian kita akan ambil 0.2 boleh, 0.6 boleh. Okey. Pilihlah satu nombor. Yang penting mudah kita nak buat pengiraan. Okey, negatif 0.1. Okey. Ambil nombor ni kita masukkan ke dalam sini. Inilah kalkulator, ini negatif. Ini nanti kamu cubalah Ini negatif. Ni 0.2, 0.4 negatif lagi. Yang ni positif. Boleh? Negatif 2, negatif. Positif. Okey tak ni? 0.4 positif. Kan? Okey ya, so kamu selesaikanlah. Kalau ikutkan peraturan, nanti bila kamu dapat, sepatutnya dua kurungan ni kamu kena darab, lepas tu bahagi. Kalau ikut peraturan dia lah. Tapi kalau kita nak cepat, sebenarnya kita darab je. Kita darab je. Itu lagi mudah. Jawapan dia sama. Okey? Jadi ni kenapa? Ini positif. Okey, positif. Okey. Kemudian, nak tentukan jawapan, sebenarnya jawapan kita ni berada di sini. Dia berada di sini. Dia berada di sini. Jadi sekarang ni kita nak buat pilihan sama ada ambil kawasan negatif ke positif. Bergantung kepada sebelum sign table apa dia punya simbol lebih besar, maka pilihlah kawasan positif. Okey. Kita jangan ambil punca soalan. Kalau kita ambil punca soalan ni dia lebih kecil. Lebih kecil. Salah lah. Patutnya kalau lebih kecil tu negatif kan. Tapi kita bukan rujuk kepada punca soalan. Sebab kadang-kadang bila kita proses, simbol tu akan berubah. Jadi lebih besar. Maka sebelum sign table ni, refer pada yang sebelum ni. Sebelum sign table, apa simbol untuk inequality saja. Kalau lebih besar, lebih besar. Okay. Maka jawapan dia adalah X di antara negatif setengah dan kosong untuk kawasan positif ni. Union by X more than 1/2. Okay. So hati-hati ni, jangan ingat negatif setengah pula ni. Kemudian bergantung pada soalan. Kalau soalan kata find the solution set, ini yang merah ni kalau soalan nak macam ni, solution set, maka ubah sikit jawapan. Kamu akan tulis macam ni. Kalau soalan sebut find solution set, kamu kena tulis yang merah tu, tambahan. Kalau katakan general je, maka kita boleh tinggalkan jawapan biru ni. Okey, katakan saya ada negatif 4 per X tambah 2 X tolak 1. Bagaimana kita nak selesaikan ni? Contoh sebab biasanya soalan dia ada faktor atas dan bawah. Macam contoh tadi lah. Ada faktor di atas, ada faktor di bawah. Sekarang ni faktor di atas tu nombor. Okey? Kemudian kalau kita nak ambil berapa nilai sempadan dia? Kalau daripada atas, mana ada X? Tak ada. So tak ada, tak payah buat. Kita ambil di bawah. So sempadan dia negatif 2 dan 1. Ingat yang step yang ni bukan nak dapatkan jawapan. Kita nak gunakan supaya kita boleh masukkan ke dalam table. Sign table nanti. Kita nak gunakan untuk kat sini. Ini negatif 2, yang ni 1. Kemudian masa kita nak tulis dalam table ni, kita kena masukkan semua faktor termasuk negatif 4 ni. Ada pelajar ditinggalkan negatif 4 tu. Alasannya sebab nombor. Dia bukan macam tu. Bila kita buat table, ambil semua yang ada ni, kena letakkan dalam satu table ni. Okey. Kemudian kita pilih satu nombor macam biasa, pilih satu nombor negatif 3, ambil yang mudah-mudah lah. Okey, untuk yang kes yang ni je jadi masalah ni. Okey. Sepatutnya kita kena ganti untuk tempat X. Sekarang ni negatif 4 ni mana ada X? Bila tak ada, maka nilai dia kekal negatif 4. Maka apa yang kita kena letak kat sini? Negatif ke positif? Negatif. Negatif. Sebab nilai tu sentiasa negatif.
Sebab walaupun X tu berubah, tetapi nilai X tu, tempat X tu tak ada. Jadi kekalkan nilai negatif. Okay. Kalau yang ni kita ganti macam biasa lah. Positif, positif. Ini negatif, negatif, positif. Okay. So jawapan dia akhir negatif, positif, negatif. Dan kita akan ambil kawasan lebih besar. Okay. Saya nak tunjukkan yang ni. Yang di atas ni, kalau katakan nombor je. Okay. Katakan saya ubah soalan. Katakan saya buat positif 4. Bila positif 4, maka yang ni kena letak positif, positif, positif. Okay. Yang penting kita mesti masukkan ke dalam table. Okey, yang pertama kita diberi FOG. FOG ni telah diberi FOG. Okey, soalan yang pertama, find GX. Maksudnya GX tu berapa? Berapa? Jadi kita tengok soalan dia ada dua bentuk. Sama ada kita akan cari yang ke kanan ni. Soalan kedua ni kita nak cari yang paling depan. So berbeza kaedah dia. Okey. Okey, kalau kita nak gunakan ni, diberi fx. Okey, kita diberi fx sama dengan square root of x minus 1. Okey. Kita nak guna yang tu. Kemudian kita gunakan FOG ni. FOG maksudnya kita akan gunakan F gantikan dalam GX. Okey, sama dengan X kuasa 2 tolak 5X. Jadi kalau ni ikutkan, kita akan ganti yang pertama. Yang pertama ni ganti dulu, lepas itu baru ganti yang kedua. Sekarang yang pertama tak ada. Bila tak ada, sepatutnya kita kena ganti kan. Bila tak ada, tak payah ganti. Jadi kita terus je, kita gunakan function F ni, gantikan. Ni kita ambil function ni, tapi X tu dah berubah. X ni dah berubah menjadi GX. Okey, maka bentuk ni kita ambil square root. Sepatutnya saya akan ambil X. X tu dah berubah. Okey, X ni dah berubah. Samakan dengan X kuasa 2 tolak 5X. Okey. Kemudian kita kuasa 2. Ni kalau kuasa 2 dia akan dapat X squared minus 5X whole squared. Ini ingat, bila kurungan kuasa 2 dia akan jadi 3 sebutan. Kuasa 4 tolak 10x kuasa 3 tambah 25x kuasa 2. Okey. Ni bila expand mesti dapat 3 sebutan. Okey. Kemudian jawapan akhir dia adalah GX. Satu ni bawa sana. So x to the power of 4 minus 10x cube plus 25x squared. And then plus 1. Okey. Ini untuk soalan yang pertama. Okey, boleh? So kalau kita nak cari, kalau kita ada composite function, ini sepatutnya gantian yang pertama, ini gantian yang kedua. Kalau kes yang pertama tadi, kita nak mencari function yang pertama. Pertama ni tak ada. Okey. Contoh yang kedua pula, untuk soalan yang kedua, kita nak cari function yang kedua ni, yang tak ada ni. Okey. Jadi kita akan gunakan, saya tulis balik FOGX equals to. Okey. Sekarang ni function G dah ada. Okey, so kita akan masukkan. Okey, gantikan Okey, ni saya kekalkan ni. Okey, sepatutnya step yang berikutnya, mula kita ganti G. Dah ganti dah ni. Dah ganti dah. Kemudian kita akan tutup dengan gantian untuk F pula, sepatutnya. Masalahnya, function F ni mana ada? Tak boleh pinjam kat sini pula. Okey, tak ada. Bila tak ada, kaedah dia, kita mesti guna let. Kita mesti guna let. Untuk kes yang kedua ni, mesti guna let. Sebab kalau kita biarkan X ni, dia terlampau kompleks sangat. Susah kita tentukan fx tu macam mana. Jadi kita letak let U sama dengan 3x tolak 1. Kemudian sebelah kanan ni proses supaya X sebagai tajuk. So kita dapat U plus 1 over 3.
Okey. Yang pertama ni sebab nak ganti sebelah kiri. Yang sebelah kanan ni sebab nak ganti sini, sebelah kanan. Okey. So kita akan tulis daripada X dah jadi U. Kemudian X ni ganti ni. Sebab kita nak pastikan supaya kita punya ni dalam sebutan U. Okey. So nanti kita expand lah. U kuasa 2 tambah 2U tambah 1 per 9. Okey, ini sebenarnya kan, sebenarnya kalau saya nak jadikan 9 kena darab 3 lah ni. Betul. Ini saya buat terus Jadi saya jadikan bawah tu 9, maka dapatlah 15 kan. So dapat 15U tambah 15 per 9. Betul? 15U. Okey. Dan pastikan buat kurungan. Kemudian jawapan akhir ni kita permudahkan, ni dah boleh buat sekali ni. So U kuasa 2, kita jumlahkan ni 2 tolak 13. Sorry, 2 tolak 15 tolak 13. Jawapan belakang salah Yang belakang 3 kan. Tambah 1 tolak, so tolak 14 lah. Per semua dengan 9. Itulah jawapan dia. Tetapi soalan bukan tanya in terms of U. Soalan nak tanya find fx. Jadi sekarang ni kita dah ada fu. Kita ambil bentuk dia je. Tukar je supaya jawapan dia mesti x per 9. Maka itulah jawapan kita. Okey, kita cari dulu untuk F2. F2 ni kamu jangan ingat selamba je kuasa 2. Itu adalah composite function. F2 ni maksud dia adalah FOF. Okey. Dia adalah FOF. Okey, jadi sekarang kita cari dulu kita ganti dulu fx yang pertama. So x tolak 1 per x. Kemudian kita ganti lagi. Okey, maknanya kita gunakan function ni. Tapi yang x ni dah bertukar. Yang x ni kita akan tukar dengan x tolak 1 per x. Jadi kita akan buat so yang pertama x tolak 1 per x tolak 1 per, yang ini pun bertukar, x tolak 1 per x. Okey, kemudian ni banyak sangat tingkat ni. Sama macam tadilah. Kalau nampak macam ada 4 tingkat, kira macam mangkuk tingkat dah ni, kan? Kamu samakan denominator ni. Samakan satu persatu. So saya akan dapat x minus 1. Ini darat silang, all divided by, ini pun sama juga denominator dia. Ya, ini memanglah sama. Okey, kita boleh cancel. Tengok mana yang kita boleh cancel. Zas ni. Okey, maka yang di atas tu kita akan dapat, yang di atas kita akan dapat x tolak x habis. Maka dapatlah negatif 1 per x tolak 1. Untuk jawapan f kuasa 2. Okey, boleh setakat ni? Okey, faham senyap je ni. Okey, kemudian seterusnya F3. Kalau F3 saya boleh buat, sebab saya dah ada F2 ni. Saya dah ada F2. Okey, bila kita dah ada F2, maka saya akan ambil F, gantikan F2 yang kita dapat tadi. Sebab kita dah cari. Okey, kemudian kita jadi sekarang ni ingat kita punya function tadi. Function tadi apa? Okey, saya tulis balik. Fx tadi apa benda ni tadi? Sama dengan apa? Sonam begitu? Fx sama apa? X tolak 1 per? X tolak 1 X. Per x.
Ini, betul? Okey, katakan betul ni. Okey, sekarang ni saya akan gunakan ni, tapi saya akan gantikan tempat X ni dengan tempat X ni dengan ni. So saya akan buat okey. So kita ganti negatif 1 per X tolak 1. Tolak 1 per dengan okey, per dengan bawah ni pun ganti juga. Tolak. Saya tolak terlebih semangat. Okey, dia hanya X je kan. Okey, yang ni pun kamu kena hati-hati. Okey, jadi yang di atas ni kita samakan denominator ni, samakan X tolak 1. So yang ni kekal, yang ni akan buat ni stepnya ni kamu jangan lupa kurungan. Kalau tak buat kurungan, nanti jawapan dia akan jadi lain. Okey. So bila ni ada per lagi per yang ni tak ada masalah. Jadi saya boleh cancelkan ni dengan yang ni. Okey. Kemudian kita tengok balik, tolak 1 tambah 1 habis. Tolak X per dengan negatif 1, maka jawapan akhir dia adalah X. Okey, betul? Hello? Okey, jadi sekarang ni soalan yang terakhir. Okey, soalan yang terakhir, dia nak F21. Okey, janganlah kita buat F composite function tu sampai 21 kali. Tu bila nak habisnya. Sebenarnya kita boleh gunakan yang kita dah ada tadi. Kita boleh buat sebanyak 7 kali, betul tak? Daripada sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, sanggup nak buat tu? 7 kali. Okey, kemudian kita tengok. Tadi kita dah tengok F3X ni sebenarnya ini adalah X, betul tak? Yang kita buat tadi. F3 X cos 3 ni adalah X. Sekarang ni kita dah nampak ini sebenarnya F3 kurungan X, betul tak? F3 kurungan X. Sama juga nanti kita akan dapat X ni. Betul ke? Sekarang ni bila saya bincang kat sini, rupanya F3 kurungan X. Sama juga nanti kita akan dapat X juga. Sampailah kita gerakkan sampai ke sini. Nanti kita akan nampak rupanya F3 ni yang banyak-banyak berdiri ni, ini sebenarnya adalah X. Okey? Jadi jawapan akhir dia berapa? Jawapan akhir dia? X. Ya, betul. Jadi walaupun dia ada banyak sampai 21, kita tak payah buat sampai 21. Kita ambil. Dia biasa sama ada nak pilih F2 atau F3. Kita tengok mana yang sesuai. Kalau kat sini saya nampak yang sesuai macam F3. So kita ambil lah F3 ni. Kita akan buat sampai 7 kali. Kita akan buat bermula daripada kanan. Itu peraturan untuk composite function. Itu memang syarat dia macam tu. Mula daripada kanan. So bila saya ganti dapat X, maka dapat F3 X. X juga. Ganti lagi, dapat X. Ganti lagi. Sampailah sini, semua ni adalah X. Okey, dapatlah X. Maklumat Z. Okey, kita gunakan ni. Kita gunakan maklumat ni. So ingat ya, bila ada modulus, so ingat balik nota. Saya suka buat nota ni. Kalau real number, ini untuk real number. Ini kalau untuk real number. Modulus tu maksud dia nilai dia sentiasa positif. Okey. Kalau bincang kompleks number, bukan maksud dia kita akan jadikan 2 tambah 3i. Okey. Ni katakan berapa ni? Katakan okey, kalau macam ni kan. Ini maksud dia adalah square root of real part and imaginary part. Tak termasuk i. Ini untuk complex number. Okey, complex number. Okey. So jangan masukkan i ni. Kita ambil nombor je. Itu masuk modulus. Jadi sama macam ni. Okey, sama macam tu.
Okey, jadi kita akan gunakan maklumat. Okey, saya salin balik soalan ni. Modulus of W equals to 1/3 modulus of Z. Okey. Sekarang ni W adalah yang ni kan. Okey, maka nak hilangkan modulus mesti gunakan formula ni, square root. Kita mesti gunakan square root. Maka kita akan ambil yang pertama adalah A kuasa 2, yang kedua adalah 3 kuasa 2. Okey, so ingat I ni jangan masukkan. Kita ambil nombor aja. Sama juga untuk yang ni. Yang ini Z. Z adalah 6. Jadi square root of 6 kuasa 2 tambah 9 kuasa 2. Jangan masukkan I. Okey, jangan masukkan I. Okey, jangan masukkan I. Kemudian hilangkan kuasa 2 dengan cara kuasa 2 kiri dan kanan. Boleh? Kuasa 2 kiri dan kanan. Jadi sebelah kiri dah akan dapat A kuasa 2 tambah 9. Sebelah kanan ni 1/9. Hati-hati sebab dia kuasa 2 semua. Ini tadi berapa ni? 6 kuasa 2 tambah 81 berapa? 117. 117 bagi 9 berapa? Ha? 36 81. 36 81. Betul ya? Kemudian bila saya bagi 9 dapat berapa? Bagi 9. $13. Jadi A kuasa 2 tambah 9 sama dengan 13. Okey, maka A kuasa 2 13 tolak 9 macam 4, betul? Maka A itu adalah, asalnya perkiraan kita ada 2 jawapan. Tetapi soalan ada bagi tahu tak syarat A adalah positif, betul? Apa syarat dia? Non negatif. Maksudnya A itu adalah positif. Okey? Positif. Maka jawapan akhir dia adalah 2. Okey? So A sama dengan 2. Hence express W in polar form. Okey, maknanya kita dah ada W. W ni asalnya adalah A tambah berapa? A tambah 3I. 3I, so kita akan dapat W sama dengan 2 tambah 3I. Okey. Jadi kalau polar form kena ingatlah. Kalau polar form W sama dengan R cos theta plus I sin theta. Okey, gunakan ni. Okey, R ni adalah modulus of W. R adalah modulus of W. Kemudian kamu kena carilah cos theta ni adalah argument of Z. Bukan argument of Z. Sekarang kita bincang W. Okey. So kamu cari modulus. Modulus kita buat cari tadilah. Punca kuasa 2 kuasa 2 tambah 3 kuasa 2. Argument kamu kena cari gunakan inverse of tangent. Okey. Tengoklah. Dia punya tu cara sama macam yang kita bincang sebelum ni lah. Okey. So nanti kamu habiskanlah.